soalan tadi ya. Ini kita itu sama saja. Coding apa ni? Waktu kalau yang kaji balik kan. So, surah Rum ayat 8. Kita proses batu kan. Surah Rum ayat 8. Okey, cuba proses. Kita proses. Juzuk 30. Juzuk 30. Ar-Rum. Ha? Ar-Rum Ar-Rum. Okey, balik. ayat 8. Ayat 8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Mengapa? Question mark. Okey. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar Tujuan. dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Ingkar. Pertemuan. Yep. Pertemuan tu dengan siapa? Dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya. Okey. So, bermakna di sini kalau kita proses lah, kalau kat sini kita proses perkataan ingkar tu sekali lagi kita sembang bab tu. Ingkar pertemuan akan pertemuan dengan Tuhannya. Okey. So sekarang padam balik. Aku heran sungguh. Apa pasal dia hari ni? Apa ikut ya. So di situ macam ni ya. Yang kita cakap, yang kita ruk ngaji. Kita ruk ngaji ilmu mengenal Allah ni. Proses yang ditinggalkan selama ni iaitu tentang pertemuan dengan Tuhannya. Sebab kita banyak bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang cerita tentangnya, cerita tentang keadaannya, cerita tentang bumi, alam semesta dan sebagainya. Tetapi dalam surah 41 Fusilat, surah 41 ayat 53 dan 54, second last and last one. Okey. Okey, Fusilat 53.
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Aha. Dan pada diri mereka sendiri, Sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. So, dekat diri dulu cari, maka akan nampak jelaslah segalanya. Okey. Okey, dia tulis macam tu. Sehingga jelaslah. Betul? Bagi. Okey. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Question mark. Alright. 53. Basar, biji mata. Okey. Bau biji mata. Basar, biji mata. Biji mata, okey. Biji mata basar. Belum boleh melihat kalau tak ada basirun. Basar perlukan basirun. Basirun perlukan kaunuhu hak Basiran. basiran. Basar, basirun, basiran. So, basar ni tak boleh melihat. Orang buta ada, mayat ada. Alright? Yep. Ini penglihatan. Okey. Tak berguna juga kalau tak ada yang melihat. So, bila kita cakap basar, basirun, bila dia buka satu ayat tadi, sesungguhnya, last kali, number 53. Fusilat 53. Ingatlah bahawa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Itu Tuhan mereka. 54. Okey. 53. 53. Starting Last. last. Sesungguhnya, Sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. sesungguhnya dia menyaksikan. Okey, pasal dia ada coding, dia ada cakap tentang tadi ke atas diri mereka. Yep. Okay, so when it's got to do with surah Al-Imran pula, wa fi anfusikum afala tubsirun. So hari ni bila kita cakap pada diri kita diri makni, bila diri makni ni bermakna hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basur, kalam. Bila kita cakap basur, kita ambil tangan ni pasal ayat tu. Bila ayat tu basar ni ada tubuh zahir dia. Bila tubuh zahir dekat hang ada, dekat semua ada. Basar biji mata tapi belum boleh lihat sebab orang buta ada, orang mati dah. So yang menyaksikan, pasal dia kata pada diri kita kan. Boleh? Kebesaran. Mana 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Okey, bila kami memperlihatkan pada mereka, okey. Okey, kamu. Lagi. Okay. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Baik. So, hari ni bila kita mengaji sifat rupa, usul pada diri kita mengaji bab usul pada diri kita, iaitu kita mengaji untuk mengenal. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Kita nak mengenal apa yang ada kat kita ni. Bila masuk bab mata ni, basar ni tak boleh melihat. Faham tak? Hang ada basar, semua ada basar. Biji mata saja. So, bila dia nak memperlihatkan melalui apa? Pasal ini tak boleh melihat. Betul. Mayat, orang buta, biji mata. Kalau orang kata mayat sebab tak ada roh, orang buta ada roh. Betul.
Sesuatu sebab dia ada ni tak boleh pisah pasal dia kat mana pun. Qasad tarak ta'yin ada wadah wadah. Allahumma adam ni tak boleh pisah. Okey. So itu sebab bila kita mengaji nak mengenal diri, bila kita mengenal Allah, dia akan memperlihatkan. Faham tak? Okey. Apabila ada yang ada kat diri kita ni, bukan yang ni yang melihat. So bila ada kesedaran bahawa yang melihat itu ability to see, ability to hear, to talk, to move, to feel, to things, this kind of ability is nothing got to do with this. Dalam masjid, masjid, katalah masjid lagu ni lah, katalah okay, masjid lah, masjid lah, nampak macam kuih belon ke apa. Okay, masjid ni dia punya apa ni kamu ni, ni ada ni, betul-betul ada pintu lalu lubang ni, ni speaker. Okay, contoh dia, ini masjid lah. Ni hati tinggi ni. Okey, speaker dia duduk depan ni. Okey. Okey. Bila hang jalan kau ni, hang jalan ke kawasan luar masjid ni, hang jalan. Jalan lah. Di belakang kampung abang ada. Ada jalan tet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So aku nak tanya, masa hang jalan ni, bila dengar azan tu, adakah telinga ni dengar speaker ni? Ha? Bukan dengar kot ni batu ke tepi jalan kan, mesti kot speaker ni. Okey? So, mata hang mana kat atas speaker ni? Adakah speaker yang azan? Oh. Speaker ni adalah alat. Ya, untuk yang faham. Alat kita bagi tu. Dalam ni ada pula pendiri dulu tu cak mikrofon. Okey tak? Lepas tu adalah pula Tok Bilal kau pergi azan ni. Okey. Takkan Tok Syah, okey Tok Bilal. So dia ni Tok Bilal mikrofon dengan speaker. Dia tak boleh lari benda tu. So hang tak boleh bila hang kata speaker ni azan syirik kan. Ya. Kalau hang kata disebabnya mikrofon ni, maka bunyinya azan tu tak boleh juga. Kalau ada Tanpa Bilal. Kalau ada mikrofon tak ada Bilal susah juga. Okey. Tak boleh pakai kaset ke player ke apa ke ada CD ke. Kalau tanpa CD tak boleh juga. Ya. Kalau ada player dengan speaker. So hari ni dah hang kenal ke Tok Bilal ni? Pada hang nak pukul luar benda luar. Okey, dari segi jubah sahabat. Jubah, okey, sahabat. Kalau letak jubah sahabat ni, letak jubah ni, ini bukan ilmu. Ini bukan pakaian. Ini orang boleh pasang lagu Scorpion boleh keluar ni juga walaupun dalam masjid. Okey. Ambil pasang Metallica ke, masuk CD Metallica lari. Dia dengar live satu kampung. So leberidan, ni. Faham? So sekarang ni buat perangai masuk tu pasang Metallica ke, pasang apa ke. Orang gila mai ke pasang kaset Hindu semayang. Orang ni Mak Saleh mai, dia tak kata ni masjid, dia kata ni kuil. Bergemanya bunyi Hindu semayang. Okay. So, kalau bagi Hindu pakai benda ni, orang India pakai benda ni, orang akan cakap orang Islam. Alright. So, tubuh yang ada dalam ni
That's what is count. That is Tok Bilal. Ya. So, tubuh yang ada dalam ni, inilah yang Islam. Bukan pakaian ni. Bukan rambut dreadlock dia. Bukan baju hippies dia ke, baju rugged dia ke, baju Metallica dia ke, bukan. So, di sini kita pecah pengajian sikit. Pengajian, okey? Zas kita buang ni. Okey? Kita buang rambut. Okey? Kita buang botak. Botak. Ni nak lukis ni payah ni. Ni. Dah macam lagu baju Salma pula. Ni. Ni baru nampak sebelah. Jalan tak pakai kasut. Ni warna oren. Botak. Tangan sebelah ni bukan. Pegang tasbih lah. Sambil jalan. Tak pakai kasut. Anak panggil dia apa? Sebab pakaian dia. Sami. Buddha. Panggil dia Buddha. Okay. So, tapi yang dalam ni, kalau tanpa pakaian ni, dalam dia ni tadi, kalau hak ni, kalau dalam ni, kalau dalam dia tadi, kan, Islam. Walaupun pakaian dia, tapi dia tak tahu. Dia pakaian dia, konsep dia, idea dia, agama dia, law and system, konsep and idea buat dia nampak Buddha. Okey. Tapi kalau dia mengenal siapa sebenarnya dia pakai dia apa-apa. Sebab Tuhan tak suruh kenal pakaian. Baik. Majoriti orang ramai ni tengok pada pakaian. So inilah dikatakan pengajian untuk mengenal Allah, iaitu mengenal ni 7 sifat mani, 7 sifat manoyah, iaitu mengenal yang dalam. Yang ni bukan baju ni, dalam baju ni. Yang ni, yang ni 7 sifat mani, 7 sifat manoyah. Itu adalah pengajian mengenal diri, mengenal Allah. So bila orang yang tak faham bab tu, orang akan cakap gelang, rambut, itu ini. So kita kena sedar orang itu adalah di dalam proses pengajian agama. Dia jumpa agama saya, tapi dia tak jumpa Islam. Sebab yang pakaian tu adalah iklannya. Oh ya. Adalah papan tanda yang menampakkan ini orang Islam. Kononnya telah dicerita begitu. Tetapi yang sebenar-benar Islam tu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia tak kata sesungguhnya yang memakai baju jubah sorban itulah yang Islam. Tak ada. Kujadikan insan manusia itu sebagai kejadian. Bila dia kata kujadikan insan manusia, sekujur tubuh insan manusia ni, ini belum berpakaian. Faham baik. Bila dijadinya lembaga Adam tu, orang cerita lah Buddha tentang tu. Pasal apa nak Buddha tentang tu? Pasal dia pun tahu bukan ada orang lain pun. Nak malu kat pokok kan, nak malu kat kambing siapa? So tak apa, kita cerita kita Buddha tentang tu. Soal dia. Okey, so bila jadi lembaga Adam ni, diperintahkan malaikat dan Azazil sujud. Belum berpakaian. So kita nak mengenal hari ini, bila nak mengaji mengenal Allah, maka part yang paling pertama adalah part penzahiran. Kita tak boleh tengok sebab ini penzahiran dia sama dengan penzahiran. Kalau dia ada hayat ilmu kudrat iradat sama basar kalam, pun ada. Tapi tak masuk baju Nike, baju hippies ni, atau kasut Adidas, apa semua tak masuk. So di sini orang Malaysia ni tak diintroduce benda-benda macam ni. Basic je pun. Basic saja.
Jadi pada Quran nampak kabut lah apa semua. Bukan orang tu yang kita nak tengok, apa yang dia keluarkan, apa yang dia bicarakan. Dan dia cuba sharekan, Ah. kongsikan. Okey. Kalau tengok dari segi perbuatan, Nabi Allah Musa alaihissalam 3 kali fail dengan Nabi Allah Hizir alaihissalam. Dia suruh hang tengok, jangan cakap apa. Hang tak boleh, hang tengok yang balonnya. Sebab dia itu dia. Lebih-lebih lagi bila ilmu yang sebegini dibawa oleh orang Melayu. Bahaya. Iaitu kita kalau ada pertandingan Olympics, kalau pakai pasal mutu orang kata orang Malaysia champ 3-4 kali. Aku cakap ke dia. So aku dah pergi merantau banyak negeri dah. So aku tahu lah kan. Ya. Benda ni macam tu. Bila kita masih menghukum perzahiran orang, maka kemakmuran atau kemakrifatan kita terhadap diri kita tak lepas. Tapi itulah, dia masuk di dalam putaran ni yang sangat besar dan awak kecil kan. Dari segi ilmu pula, dari segi tertibnya, dari segi amal, dari segi saharam batal makruh apa segala macam nak sebut boleh sebut. Ulama ini besar, ini sangat besar. Tambah izim dan kizim, hukum hakal ni lebih sangat besar. Dalam kotak ni dia sangat besar. Apa tu dia dalam kotak lain pula. Perak dalam bulatan ni kotak lain pula, iaitu apa dia? Sunnah, Syiah, Salafis, Wahabi, mampu hebi. Jadi yang tak ada agama ya. Okey. Hafiz. So, di dalam ni juga ni, walaupun dalam ni juga. Lepas tu dia pecah pula, mazhab ni, lepas tu ni tarikat pula. Betul dia lah orang kecil ni. Ma'rifatullah. Oh. Kecil je. Sampai orang tak heran terus benda ni. Okey. Padahal pasal pada kecil, dia paling awal, dia paling bawah. Lama mana budak duduk tadika nak rasa stres. Mereka mau main banyak, mereka mau relax, mereka mau enjoy bila budak pergi tadika. Yang ni yang paling bawah, yang ni adalah ilmu paling bawah. Ilmu yang paling bawah. Bila satu orang nak cakap, okey, mari kita nak cerita satu bab yang lebih tinggi sikit, iaitu siapa yang semayang. No, itu bab paling rendah. Bullshit kalau orang kata bab yang paling tinggi iaitu mempersoalkan siapa yang semayang, siapa yang khusyuk, siapa yang dikata mukmin. Ini adalah benda paling basic, paling bawah. Have to be clear this part. Bila orang kata kita nak cerita yang lebih tinggi lagi, iaitu soalan dia siapa semayang. No, itu benda di sini, paling bawah. Sebab Awaluddin ma'rifatullah. So paling bawah. So jangan buat keluar satu perkataan yang mengatakan persoalan siapa yang semayang adalah itu soalan paling tinggi. Dah, itu paling bawah pasal dia terkandung dalam ilmu mengenal. Yang mengetahui siapa yang hayat, siapa yang menggerakkan. Ilmu, siapa yang berfikir. Sama, siapa yang dengar. Pas ni kudrat, siapa yang meninggal. Iradat, siapa yang berasa. Sama, siapa yang mendengar. Basar, siapa yang melihat. Kalam, siapa yang kata-kata. So semua di sini, ilmu paling bawah. Janganlah letak kata, mari kita nak bicara yang lebih tinggi sikit, iaitu siapa yang semayang. No, come on man. That is too high for you, for people who don't know, for people who study tak faham benda ni. Kalau orang yang faham, benda tu yang paling bawah, iaitu memberitahu kamu ini tidak daya upaya. Bila dikata hayya 'alas solat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu adalah di dalam rangkuman cerita-cerita ni. Bagian ni tak masuk ni. So bila hang dah duduk sini, zas hang keluar dari putaran yang ada ni.
Sebab putaran yang ada ini tidak akan menerima kamu sebab mereka tak mau start dari sini. Mereka start dari sini. Iaitu knowledge, concept and idea, law and system. So bila satu orang ni berjaya dia pusing-pusing dia suka dia duduk tang ni. Bila duduk tang ni semua ni tentang dia. Bermakna bila dia duduk tang ni dia duduk di dalam kalayakan yang ramai. Seolah-olah budak nama lepat seorang tu. Oh itu. Okay. Budak lepas tu cakap, bila dia cakap mana dia semua parti dia dah. Semua parti dia dah. Di sini dia, kalau dia duduk kat sini orang tak tahu dah. Ramai yang duduk kat sini sengah dia orang tak tahu. Individual. Okay. So, bila dia suddenly dia masuk dah ni. Dia diheret masuk atau dia terpaksa masuk. Any reason necessary. Everybody yang ni nak hantam dia. Sebab apa? Sebab yang nak hantam dia ni tak ada yang ni. Yang basic. Iaitu bila hantau yang ni lah yang duk jaga yang ni semua. Setuju. Kalau tak nak tapak, anak cerita pasal tiang agama, pasal tanah, dinding rumah apa dia. Ini tapak dia. Okay. Hang, orang duk pegang hang duk naik atas tu. Hang duk jaga apa? Hang duk jaga bawah tu jangan jatuh. Kan orang nak main panjat-panjat orang sampai tinggi sampai atas tu, buat piramid buat semua. Dia pun nak jaga tapak ni mau steady. Tapak mesti dia. Dia nak berhujung ni, dia ni buat meletas apa, bersin kan terkentut kan lari habis semua. Mana rojek dia jatuh. Betul tak? Mesti lah pasal sini memang. So di sini. So bila orang yang tak ada yang ni main bertengkar dengan Mamat ni yang asal dari sini mai duduk sini, orang akan tak puas hati lah. Orang cakap dia ni cakap pasal apa ni? Bila dia kata saya masih lagi belajar buat semayang, tapi yang saya semang ni mungkin orang buat dengar, wow, makrifat ni tinggi ni. Bukan. Yang paling bawah tapi hampa tak main. Bawah. Hampa tak dan, hampa lari-lari berpanjat naik atas terus. Lepas tu duduk atas baru hampa fikir macam mana nak turun. Pasal hampa tak mau study. Hampa naik satu benda, cable car hampa main sini. Ciao. Okay. Hampa naik cable car main sini dengan cable car sampai atas ni, tahu cable car rosak. Siapa nak turun kena ikut jalan bawah. Orang lain mana tahu side dia suka ni mai ni. Kalau yang hang tak tahu tu weh tunggu sat weh. Panik. Trauma asam. So, Danny yang berada di sini, apabila berada di sini, tak ada masalah bagi dia. Sebab dia tahu perjalanan ni semua. Kalau tak ada bawah, mana nak ada atas? Ini paling bawah. Pasal ini paling awal. Kalau tak ada awal, mana nak ada akhir? If you miss the beginning, you will miss the end. Bila kat the end, dia akan bertanya, siapa Tuhan kamu? Dan dia akan bertanya, kenal tak kenal? You miss already, bab makrifat. Macam mana you nak cakap dekat hujung ni tentang mengenal? Dalam surah dah sebut kan tadi kita proses. Mereka masih lagi bila dia naik sini. Ni surah. Ni surah Al-41 ayat 53 tadi. Tak tahu bila dia main sini, dia nak bersembang pasal surah 41 ayat 54. 4154. Bila 4154 ni dia nak cakap dengan mereka, mereka ni akan jadi ragu-ragu. Sebab mereka masih ragu-ragu dengan ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Oh sure. So, how Danny nak sembang dengan dia ni? Salah satu, dia akan keluar dari putaran ni, zas. Dia akan masuk balik putaran ni, yang mukhalafah, yang laisa kamitslihi syai'un. Contoh dia, masa dia pergi dengan mereka ni dulu dengan jubah serban, dengan pakaian yang orang ni, orang protes dia ni, yang terdekat mana pula, apa dia ni, apa dia ni. So, mereka ni yang menjadi dui-dui, dalam Quran ada menyebut, ada mereka ni orang yang ingkar dengan ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Dan mereka ini juga yang ada dalam surah 18 ayat 105. Tapi dia ni pula ni, bila dia faham bab ni, dia telah termasuk di dalam gulungan surah 18 ayat 88. Dia ni. Okay. Mereka ni pula yang tak peduli apa, mereka telah duduk dalam surah 2 ayat
45. Yang ni dia kata sesungguhnya kami perintah yang mudah saja kepada yang mukmin. Yang ni pula sesungguhnya solat itu sangat berat. So dia nak hurai kat mereka ni payah. Sebab mereka ni nak tengok dia buat sudah. Mereka ni nak tengok dia macam mana. Pasal dia duduk dalam golongan mereka ni juga. Tapi masalah dia duduk paling bawah. Mereka tak faham. Inilah yang paling penting. Bila orang kata sembahyang itu tiang agama. Han nak cucuk tak mana tiang. Kalau tapak han tak ada. Han nak kena bawa tiang pergi mata cari tapak. Han nak cucuk ke angin mana boleh. You have to have the grounds. Concrete lah. Yeah, definitely. Stable lah. Alright. Yeah. So, dia terpaksa keluar dari putaran ni. Di sinilah satu tempat yang dikatakan makrifah. Itu terkeluar dari putaran yang ada. It's a way of thinking, mindset is all like buat sudahlah, tak terima tak terima ni semua ni. Yang ni yang dikatakan dalam surah, yang ni yang ramai ni di dalam surah 2 ayat 170. Ni. Tetapi dia ni yang duduk di sini, masa di sini dia telah diajar surah 18 ayat 110. Bila dia sudah diajar dan memahami surah 18 ayat 110 ini, maka dia tak boleh menentang mereka ni. Tidak boleh bersekutu di dalam amal ibadat kamu walau seorang pun. So dia akan memahami mereka ni. Bila dimahami mereka ni, dia akan keluar dengan satu pahaman dalam kepala dia. Surah 7 ayat 199. Untuk bawa ayat 199 ini, dia sudah tahu surah 104 ayat 1. Dia sudah sedar surah 108 ayat 3. Dia kena sedar, baru dia boleh keluar dan masuk balik dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan kasih pada semua. Dan dia masuk dalam ni dengan yang tak macam tadi mula dia pergi. Macam aku dah keluar. Dia kena macam gendang ni pejabat agama dulu. Kena dituduh macam-macam. Aku keluar. Aku patah balik. Masa aku naik turun mahkamah, aku lawan kes aku apa semua. Dituduh sesat lah itu apa semua. Anak hilang dalam balai polis. Aku rambut pendek. Aku kemas. Nak pergi jumpa mufti ke apa, nak songkok kena pakai. Kalau nak naik mahkamah kena ada songkok, kena pakai. Lagu macam mana mereka ni mau. Bukan Allah Ta'ala mau. Prosedur. So aku turut mereka. Aku buat. So aku keluar, fuck the protocol, dan aku coming balik. Bila aku coming balik, aku pakai dreadlock, hanky-panky, this and that, which is dalam surah disebut laisa kamislihi syai'un, atau dalam pengajian sifat 20, which is mean mukhalafatuhu lil hawadis. So aku masuk dengan cara tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu, dan aku masuk dengan cara bersalahanlah dengan segala yang baru, Quran. So that's with this coming inside, aku dapat kawan yang setuju dengan aku, walau sebab daripada tak tengok penzahiran aku yang tadi lain. That is the quantum physics of Rick. Ya. So yang menentang tetap menentang, tapi aku menyedari aku ada yang menyokong. Sebab aku masuk dengan laisa kamislihi syai'un. You see the game. You have to play along. It's not you understand. Bukan you understand only. How to carry your understanding to face L-I-F-E, life, which is dalam Quran cakap sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah tiada lain senda gurau. So why you get serious? So susah hang hidup. Sesungguhnya kesenangan dunia itu dalam surah Al-Hadid surah 57 ayat 20. Surah Al-Hadid, sesungguhnya kesenangan dunia itu hanyalah penipuan semata-mata. So it's alright.
Dia tanya hang susah sikit apa. Hari ni hang nampak ke tak nampak? Di sebalik rambut bulu ni ada way of settle things. So yang ni pun dia pun dikata ni macam It's ya, okay. ya. Aku dah cakap tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Baik. Kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hadis. Ini aku cakap ni untuk yang nak, yang tak mau mampu ni. Pasal kita dah sebut dah depa tak ada logram tadi ni. Depa tu bermakna terawang-awang. Apabila amal ibadat kamu tidak sampai ke langit dan tidak berada di bumi, maka malaikat kumpulkan humban ke wajah kamu sehingga lebam. So, kalau orang yang ada lebam tu aku tak kisah. Pasal dia dah bagi tahu, yang nak protes, go ahead protes. Kita duduk zaman internet kot. Bukan kita duduk zaman tak tahu. Protest in what sense? Terjemahan? Period. Fine. Appearance, okay, fine. Yang tu tolak tepi. Tapi Nak tolak tengah cerita dah. okay, aku bahasa Arab. Yang terjemah ni Jakim approve. Okay, kalau tidak, kalau benda ni semua dah kena ban lah. Kan, aku ni. So, why? Itulah. Yang tak faham tu masih lagi Sebab dia mungkin. ada sebut surah 38 ayat 88. This part for us. Bila orang yang tak faham duk main protes. Alamak, ke 12 lah. Dan sungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran, iaitu beritanya Al-Quran itu setelah beberapa waktu lagi. Ini ada yang sedikit masa lagi. Tak kisahlah. Okay? So it means kalau yang berkehendak tu akan dapat. Somehow kalau orang nak berkehendak untuk mengenal ilmu Allah Ta'ala atau ilmu mengenal Tuhan, it's a matter of time, they will got it. But kalau orang yang nak protes, tak boleh dia duduk dalam JAKIM ke, dia sebagai tu imam masjid ke, dia sebagai membawa 12 nawi ke, 21 mengkudu iman ke, it doesn't matter. That's only bunch of knowledge that he carry, bunch of knowledge. Ada satu orang dalam satu kampung, boleh cerita tak? Boleh tak? Your version, please. Ada satu orang dalam satu kampung, dia orang tua ramai. Satu guru ni, dia ada tua teruk dah. Satu masa tu tiba-tiba dia tak boleh cakap dah. Dia main tak boleh cakap dah. Uzur. Lepas tu orang kampung yang lain berpakat-pakat cakap, kami mohonlah kepada yang muda-muda, siapa yang boleh volunteer untuk pergi menuntut selama setahun, tapi membawa ilmu agama Allah, sebab orang tua ni dah nak tak ada. So diorang angkat tangan. Semua yang kampung tu bagilah duit, bagilah wang-wang sikit untuk mereka. So mai satu tahun dah berlalu, mereka tunggu, mereka ni nak balik, mereka raih dah kan. Mereka duduk kat kawasan sungai. Kau ni balik, tarik 2 kalder, jubah serban yang besar, 2 kalder. Orang duk tengok dia lah. Yang seorang lagi dengan bubur temucut kat mulut, jalan loleh. Okay. Tengok tu buah dia, tarik buah, makan buah sambil biri dulu tu, ambil jalan-jalan belakang sikit dah dia tu. Orang ni tarik, entah ni apa ni, kalder. Okay. Penuh barang, penuh kitab-kitab. Sampai dekat jambatan tu, orang tu tengok dia. Elah orang tak tengok, hari ni reno nampak huai-huai ha. Orang nak tengok hari ni. Okay, Tak keterampilan. sampai dekat jambatan tu betul macam mana orang tu. Parak mana kajun. 2 kali dia dengan kitab-kitab belakang. Dia pula berkayuk kat jambatan tu, orang main ambil dia. Ambil dia, letak dia tepi. Kata, apa dah jadi ni? Kata, ni semua dah jatuh habis dah, kitab-kitab dia semua habis macam mana. Aduh, ya Allah. Tu dia berkata. Oh dia. Okay. Lepas tu dia kata, tu
kat mamat belakang tu. Hampa tanya dia lah bab-bab ilmu ni. Aku dah tak boleh nak buat apa sebab aku karang benda tu berapa lama tiba-tiba jatuh habis dalam air. So sekarang aku tak ada apa. Jadi orang tak faham. This knowledge depends on book. Yes. Okay. Then another guy, Hanky-Panky tu, Dia ada kepada diri dia pasal Tuhan kata kebesaran Allah Ta'ala ada pada diri kamu dan juga alam semesta. Yang pergi tengok dalam kitab, ambil letak dalam kertas buat apa? Itu sebab Quran yang atas almari itu muhadas. Quran yang khadim dekat kamu. Kitab kalau mengaji kitab kerukunan, rukun 13 tu, ambil tak atas almari tu, duduk atas almari lah. Kalau hang takik ke sini, mentajalikan dia, faham. maka hampir mana pun dengan lagu ni ke lagu mana ke lagu ni ke, ilmu tu ada kat hang. Ya. Okay. Sebab dia bukan sesuatu yang boleh disimpan. Nanti nak saya balik, saya nak main ceramah, saya nak kena ada kertas depan saya dulu, saya nak kena ni apa, tak ada. Got it. Alright. Sebab wa fi anfusikum afala tusirun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Samanya kalau hang nak mengenal siapa dia yang duduk depan hang ni pun siapa dia, hang tahu. So senanglah nak bersembang. Oh. Tetapi orang yang duduk di kampung tu tunggu ilmu hang nak bawa yang mana tak ada kat depa. Sejarah Nabi, okeylah, boleh lah. Depa dah dengar dah dulu. Riwayat ni, riwayat nu, riwayat ni, riwayat Nuh ni semua orang cerita belaka. Ada yang sahih, ada yang tak betul. So Al-Quran yang nyata ni, pasal apa tak mau cari? Yang duk ada. So benda-benda macam ni lah yang menjadi masalah di Malaysia ni. Dia tanya degree mana? Tepat. Tauliah tik kuci nak fahamkan, nak mengaji cakap pasal sistem law apa semua ni. Hang cakap benda yang nyata ada. Dia kata wa fi anfusikum apa la tusirun. Bukan aku nak tengok benda lain. Kalau hang nak cakap sekuat 20 bahasa aku ada, hang ada. Where is the problems? Why do we need this whole paper on? They have to say yes, you can teach. Tak apa ambil mengaji nak bedah orang. Tapi mengaji nak jadi doktor, of course lah. Yes. Tapi hang nak mengaji, Tak ada degree, tak ada knowledge, macam mana kita nak pergi bedah orang? Tapi kalau hang tak ada degree, tak ada knowledge, hang nak bedah diri hang sendiri. Hang nak bedah different way ya. Up to you lah. Yes. Nak So cakapkan diri sendiri. di sini tu kalau kita faham benda-benda lagu ni, senang bagi kita, benda tak rumit. Di Malaysia ni inilah masalah yang satu. Kita diajak bab konsep and idea. Kita tak diajak bab awaludin ma'rifatullah. Kita tak diajak mengenal siapa diri kita. So kita dah jawab mata. Okay. This new for me lah, Abang Mai. Ya. What I mean, this is sad lah pasal Oh, yang dekat aku dah ada orang panggil aku buat macam orang panggil apa ni? Apa aku nak sebut? Macam hang duduk depan ramai-ramai. Dia offer aku lah kat pejabat dia apa. Dia kata kami selalu kena panggil ustaz-ustaz mai. Saya nak panggil lepas. Saya kata no problem. Saya turun dengan sahabat saya Afad. Mau ada satu whiteboard kat saya. No problem. Macam tu dia bingkit lah. Tapi setelah bincang lepas tak mau sebab lepas nampak pelik. Okey lah. Tak apa. It's okay. You see. Seorang setuju sebab dia dah nampak benda ni dia nak tahu. Hak lain pula pasal benda ni. Maka dalam saya kata kalau you betul nak kita sembanglah kat mana-mana ada orang. Tak perlulah yang ramai ni. Saya bukan nak ambil duit mari pun. Sebab duit lah. Sebab guru saya cakap bukan macam kalau kita pergi ceramah apa semua kita kena, bukanlah kita kena, maksudnya mereka kena sediakan ampau ke sampul untuk si penceramah tu. Bab ni saya tak faham lah, tu yang tanya. So dalam pengajian ni dia macam mana? Dia macam mana apa yang tengok semalam kami tiba pagi, main dulu tiba pagi sampai tengok macam ada terbakar lah aku ni. Tak cukup tidur lah apa semua. Jadi lalu polis rusyah lalu tu. Nasib baik polis sebelah kena Pak, ya Pak dia pun kali tengok kawan ni. Lepas sembang pula. Bang, kita rokok tak isap.
apa pun tak apa. Tapi tak cukup tidur. Sembang sampai pagi pun biasalah. Zahir akan jadi macam ni lah. Oh, okay. Sorry kacau abang. Tak ada. Masuk kata kalau ambil duit senang lah aku. Tak ada masalah dah. Ya, nak balik tengok anak pun pergi bagi kaunseling di mana-mana, pergi bagi kaunseling sana sini. Ya. Ha, 2,000 terang. 2,000 terang dia tiap bulan aku try balik. Aminah Hazali, seronok limbah. Tapi disebabkan aku berada di bahagian ini. Pegangan tu. Kita kena ni betul lah. Kalau nak selingkuh orang, nak ranjau orang ni, kita cari orang tu punya masalah ya. Dan kita bagi tahu, you are in problem with your thought and emotions. You are in problem with what you understand. Oh, macam tadi. Then that's how we pull them to make money. First, dia bagi yang selling the fields, selling guilty, Okay. play guilt over you. Dosa ni. Rasa bersalah. Okey, Dia bagi hang rasa bersalah, bagi hang rasa tak cukup, bagi hang tak boleh lepas punya jalan ni kecuali dengan jalan melalui aku boleh tolong hang. Itu sebabnya bab Nafi, sebab tu kadang orang tukar pergi kepada Syekh. So hari ni terpulanglah masing-masing. So ini hak Allah Ta'ala, takkan aku nak buat berniaga. So yang maksud yang maksud abang tak ambil duit ni, adakah abang punya pendirian sendiri ke ataupun ada ayat Quran? Surah 36 Yasin. 36 Yasin kan pun. Okey. Betul. Okey, 36 yes. 21. Surah 36 21. Okey. Dia ada kata Buatlah orang buatlah. ikutlah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. So, Imbalan. imbalan ni ke faedah pun. Quran pun banyak juga dia punya ni translate Indonesia lain, Melayu lain. Imbalan lah. Imbuhan apa? Jadi kalau print baju cantik ni. Mesti tengok kuih ni. Kuih cekak ayam. Cekak ayam. Tak makan lah kuih. Mana tu? Mana? Oh tak boleh. 21. Belasak lah kalau nak belasak. Ikutlah orang yang tiada meminta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Clear Dan pasal minta balasan. tu kita pasal kita dulu waktu mencari kita pun susah. Faham tak? Nasib baiklah ada guru Abu bin Darasan, Arifin bin Ali yang tak ambil duit. Dan banyak lagi lah guru-guru yang ada mengata di tanah Melayu ni banyak guru-guru makrifah yang tak ambil duit dan banyak juga yang ambil kesempatan. So di sini akan jadi perbalahan lah. Antara anak murid tu. Hampa tak tahu ni ada sebenarnya tapi nak masuk nak kena bayar, nak kena tu, nak kena ni, macam-macam ni semani. So kalau kata hak Allah Ta'ala ni susah nak cakap, takut orang berasa pasal Betul, sensitif Pak Lee, sensitif. siapa minta tak main nak buat ayak, minta tak orang. Dulu masuk bagi salam dah, tak bagi salam dah. Aku heran. Bagi salam. Assalamualaikum. Ni, tengok dia 4-5 hari ni sejak jatuh cinta ni kira nak marah dengan aku ya. Dengar, dengar. Dengar. Nampak dia dengar tak dengar. Duh, anak kami orang tengok. Kau main lama dah? Ya, kami duduk kat ish. Lama. Aku tahu dah memang handuk ini dah tu. Aku tanya Ju, bukan tanya hang. Tak sebut nama pun aku termasuk dalam hal ni. Rabu tak kalimat. Okey, dah ni duduk ada 12, 15. Boleh carry pergi dia depan saya nak beli burger sebiji. Keroncong untuk anak ni. Boleh bang. Keroncong untuk anak. Dah. Tu nak tanya abangnya ni, Abang Mae dengan Abang Lepat ni sama ke tak sama?
dia spelling yang lain, sebutan lain. Ya, nampak sampai orang tahu Wahab otai mai dah. Mai dia kada nak marah aku ya.